Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So dalam video ni saya nak tunjukkan dua kaedah, especially untuk newbie lah. Newbie sesuai gila pakai setup ni, sebab dulu awal-awal masa saya belajar pun saya pakai benda yang sama juga. Okay, kita akan fokus satu time frame. Okay, nampak ni newbie rules. Saya dah letak 3 dah. Kita akan fokus satu time frame. Kita akan kenal pasti market structure. Dua benda je korang akan belajar dalam video ni, market structure, dan kita akan kenal pasti zone SNR. So kita pakai dua benda je, market structure dan SNR. Market structure dan SNR untuk kita cari setup dekat time frame H4. Kita akan fokus satu time frame saja, time frame H4. So untuk newbie korang tak perlu risau pasal multi time frame, top down analysis, tak payah. Kita akan fokus satu time frame. Dan satu lagi nota yang saya tak masukkan, korang boleh cari boleh cari pula Nota yang saya tak masukkan ni, korang boleh target TP satu hari untuk awal-awal lah kan. Untuk awal-awal boleh target 30 ke 50 pip saja. Okey, boleh praktis macam tu. Setiap hari ulang benda sama. Dapat 30 ke 50 pip cabut. Dapat ke 30 50 pip cabut. Kalau korang nak fokus 50 pip, fokuslah 50 pip. Kalau korang nak fokus 30 pip saja setiap hari, boleh, tidak ada masalah. Okey, kita akan fokus setup intraday. Bukan scalping, bukan swing, intraday. Satu hari kita dapat 30-50 pip cabut. Alright, jom kita start. Installation in progress. Okay, kat sini saya letak newbie rules. Korang boleh tengok lah kat sini kan. Dan kita akan follow trend. Kita akan follow trend. Jangan melawan trend. Jangan fikir lagi pasal market reversal, macam mana semua tu nanti saya akan explain dalam next video. Okay, dan dalam next video saya akan buat dua part. Ni part pertama, saya akan explain secara teori. Saya akan tunjuk contoh kat chart. And then dalam part nombor 2 saya akan tunjuk contoh live trade dekat account saya lah. Okay, kita akan apply apa yang saya ajar dekat dalam ni supaya korang boleh nampak lagi. Okay, dia lagi nampak, lagi senang kalau ada live trade lagi korang senang faham kan. So dalam buat masa sekarang ni saya record ni hari Ahad. So saya tak boleh nak live trade hari ni. Saya tak boleh nak record tunjuk betul-betul entry kan dekat account kan, sebab market pun tengah tak gerak lagi kan. Alright, so buat masa sekarang ni kita akan explain secara teori dulu. Alright, so ni newbie rules, tak ada apa sangat. Saya tak nak panjangkan, elaborate sangat benda lah ni, sebab nanti yang korang bosan. Okay, so ni newbie rules tu fokus pada satu time frame. Fokus time frame H4, saya tak letak satu kat sini. Fokus time frame H4, kenal pasti market structure, higher high, high low, lower high, lower low. Dan kenal pasti SSR, SBR, RBS. Okay, saya akan explain apa benda ni nanti kejap lagi. Alright, jom kita tengok. First kali kita kenal market structure sell. Okay, market structure ada dua je. Dah ada sell, ada buy. Okay, dah ada sell, dia ada buy. Dia tak ada tiga-tiga. Dia tak ada tiga. Okay, dia ada sideways lah. Tapi sideways tu kalau ada pecah salah satu nanti jadi sell atau buy juga. Betul tak? So benda tu saya buang. Saya fokus kepada dua saja, sell dengan buy. So sell ni senang saja. Kita start daripada high. High ni daripada atas lah. H ni high H ni high, korang boleh catat. H ni adalah high. Lepas tu price turun ke bawah, dia buat low. And then dia naik ke atas, dia buat lower high. Low yang lagi rendah daripada low sebelum dia dipanggil lower high. Lower high. Okay, high yang lagi rendah daripada high sebelum ni dipanggil lower high. And then dia turun lagi, dia buat low yang lagi rendah daripada low sebelum dia. Dia dipanggil lower low. Okay, LL ni adalah lower low. And then dia berulang lah benda tu. Dia buat high lagi rendah daripada high sebelum ni, dia panggil lower high. And then dia buat low yang lagi rendah daripada low sebelum ni, dia panggil lower low. Dan berterusan sampailah kiamat nanti. Sampai kiamat sampailah bila-bila. Sampai dia bertukar arah lah, senang cerita. So kat sini saya letak nota, selagi market dalam keadaan structure sell, kita fokus cari setup sell saja. Tak perlu nak cari setup buy. Tak perlu korang nak fikir bila dia akan reversal, tak payah nak fikir benda tu. Okay, selagi dia bagi setup market structure sell macam ni, selagi tu korang fokus sell saja. Okay, market structure sell ni korang kena faham lah kaedah ni. Okay, kena faham. Sebelum kita masuk SNR, korang kena faham dulu market structure ni apa benda. So kalau korang terus trade SNR ni memang okay, boleh, senang je nak trade. Tapi masalahnya lagi best kalau korang kenal market structure. Sebab kita nak dapat kita target 30 ke 50 pip kan. So korang kena campur satu lagi setup atau satu pun lagi pemahaman market, iaitu market structure lah. Alright, so ni adalah market structure sell. Saya dah explain tadi kan. So kita tengok market structure buy pula. Korang terbalikkan saja daripada sell ke buy kan. So buy ni dah akan jadi macam ni lah. Dia akan start daripada bawah dan dia berakhir ke atas. So kalau start daripada bawah, dia akan start pada low lah. Apa-apa yang berkenaan dengan bawah dia panggil low. Apa-apa yang berkenaan dengan atas dia panggil high lah. So dia tengok sini, kita buat low, lepas tu dia naik, dia buat high.
Lepas tu dia turun, dia buat low yang lagi tinggi daripada low sebelum dia, bukan low yang lagi rendah daripada low sebelum dia. Low yang lagi rendah daripada low sebelum dia adalah setup sell, okey, ataupun market structure sell. Tapi kalau high yang lagi tinggi daripada high yang low yang lagi tinggi daripada low yang sebelum dia, ni adalah setup buy ataupun market structure buy. Okey, low yang lagi tinggi daripada low sebelum dia dipanggil higher low, dan high yang lagi tinggi daripada high sebelum dia dipanggil higher high. Dan berterusan macam tu lah, macam saya cakap tadi, sampai kiamat kan. Okay, so selagi market dalam keadaan structure buy, kita fokus cari setup buy saja. Tak perlu nak fikir bila dah akan reverse cikgu, kalau saya sell kat sini, kalau saya buy kat sini, kokot nona tahu dia boleh turun lagi. Jangan fikir macam tu. Okay, buangkan mindset takut tu. Okay, so selagi kalau korang okay dalam bab money management, dalam video ni saya tak explain bab money management dengan risk dengan reward risk dengan reward, money management tu mungkin dalam next video saya akan buat. Okay, dan ni adalah setup, ni adalah market structure buy, dia adalah market structure sell. Jom kita tengok dalam contoh chart macam mana market structure sell dan macam mana market structure buy. Okay, alright, so dekat sini saya ada contoh market structure sell dan dan kita ada contoh kejap lagi saya akan tunjuk contoh market structure buy lah. Dia dekat-dekat je. Macam saya cakap, kita akan fokus satu time frame saja. Kita akan fokus time frame H4 sahaja. Tak perlu nak tengok H1 daily, nak buat multi time frame. Untuk newbie, lagi ringkas, lagi senang korang faham, lagi cepat korang bergerak. So tak perlu nak complicatedkan keadaan, nak cari setup yang susah-susah. Okay, benda tu akan datang ikut peringkat lah, by stages lah. Tak perlu korang nak rushing terus sampai ke satu level macam tu serta-merta begitu, gagap pula. Tak perlu korang nak sampai satu level tu serta-merta. Okay, dia kena berperingkat lah. Okay, so kita tengok sini kat Euro USD, tak perlu tengok belakang-belakang, kita tengok yang semasa saja. Kita tengok ke sini. Okay, kita tengok yang sini saja dulu. Kita tengok yang di depan ni. Okay, nak bagi faham nak bagi faham. So saya akan buat warna merah, ni tebal sikit, padam. Okay, tu buat situ. Okay, kita tengok dalam kotak ni. Okay, kita tengok dalam kotak ni. Alright. Okay, so kat sini saya akan letak arrow. Arrow pendek ni, arrow ke bawah ni adalah high, arrow up ni adalah low. So kalau kita letak kat sini, kita ada high. Okay, kita ada high kat sini. Kat sini kita ada high, dan kat bawah ni kita ada low. Okay, bila ada high, kita ada low. Ini adalah pasangan dia lah, kita ada low. Okay, ni cara nak marking untuk time frame H4 lah. Okay, abaikan yang kecil-kecil dulu, yang details dalam dia ni abaikan dulu. Kita ambil yang ketara. Kita nampak seketul high kat atas ni kan. Waktu kita nampak seketul low kat bawah ni, kita tanda macam tu je. Okay, dan ni adalah dia punya high lagi, dan ni adalah dia punya low lagi, dan ni adalah dia punya high lagi, dan ni adalah dia punya low lagi. Ni sekarang ni dia tak ada buat low lagi lah, so kita tak boleh tanda. Okay, kejap saya boleh tengok lah, ni boleh besarkan tak? Okay, saya dah besarkan arrow sikit so korang boleh nampak lah. Alright, so kat sini kita nampak kat sini kan, ni kita ada high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan berterusan lah. Selagi dia tak pecahkan, dia tak ada konsep market structure buy, selagi tu kita akan cari sell. Okay, kita tengok sebelah dia. Walaupun ni masih lagi dalam trend sell, macam saya cakap tadi, kita sebab nak faham satu time frame saja. Okay, kita tengok market sebelah dia pula. Okay, market sebelah dia ni, kotak ni saya akan padam. Kotak ni saya biarkan dulu lah sampai sini. Okay, kita tengok market sebelah dia. Kat sini, daripada sini ke sini. Okay, ni saya akan letak, kita akan tukar warna biru. Okay, nampak ni. Ni dalam satu time frame satu time frame H4 saja. Kat sini kita ada market structure tengah buy. So kat sini kita ada low, nampak kita ada low. Lepas tu kita ada high. Kita ada high kat sini. Okay, lepas tu kita ada high low. Nampak low yang lagi tinggi daripada low sebelum dia panggil high low lah. Okay, ni kita ada high, dan berterusan. Nampak tu, dia buat low dia buat low yang lagi tinggi daripada low sebelum dia. Okay, high yang lagi tinggi daripada high sebelum dia. Sampailah daripada sini dia berubah jadi sell. Nampak dia berubah jadi sell lah. Dan ni kita cari sell pula lah. Okay, selagi dia buat structure tengah buy macam ni, selagi tu kita akan cari buy.
Kalau dia dah berubah, tak payahlah cari buy lagi. Kita fokus market structure tu okay, ni kena market structure ni kena faham dulu. Sebab apa? Sebab nanti bila berubah nanti, kalau berubah lah. Sebab nanti kalau korang tak faham SNR, nanti korang nak apply susah sikit. Okay, sebab nanti nampak je SBR RBS terus masuk, nampak je SBR RBS terus masuk. Tak boleh macam tu. Kita nak at least ada apa ni, rules ataupun SOP lah untuk masuk dalam market ni. Okay, simple sangat pun tak boleh juga. Dia simple okay dah untuk trade dalam forex ni kan. Simple sangat tak boleh. Terlampau simple sangat itu macam malas sangat trade. Nanti korang jadi nanti bila loss nanti mula kenapa analisa aku macam ni, kenapa analisa aku macam tu. Tak boleh. Alright, at least kena ada konsep. Untuk korang masuk dalam market ni kena ada konsep dia. Alright, market structure ni adalah buy, ini adalah sell lah. Ni cara marking. Abaikan details kecil dalam ni. Yang kecil-kecil ni abaikan. Yang kecil-kecil sini abaikan. Nampak yang kecil-kecil sini kan, dalam ni abaikan. Korang boleh nak, kalau dah mahir marking, buy, mahir marking sell dan sebagainya kan. Nak fokus yang kecil-kecil dalam ni boleh, tidak ada masalah. Okay, nak fokus dalam ni yang kecil-kecil ni boleh, tidak ada masalah. Okay, boleh So kalau macam contohnya korang awal-awal lagi, macam baru tengok video ni, aku nak start buat backtest lah, macam aku malajar tu kan. Boleh buat macam ni, macam saya ni. Abaikan yang kecil-kecil, details yang kecil-kecil ni kan, abaikan dalam ni. Fokus yang nampak ketara. Kita nampak bentuk bucu atas dia kan, kita nampak bucu bawah dia yang ketara kan. Macam tu, lepas tu kita tanda je lah. Alright, tak perlu nak tanda secara detail yang dalam-dalam ni, tak perlu. Alright, tu untuk korang mudahkan faham. Bila dah faham konsep dia, nanti yang kecil-kecil dalam ni senang. Kita boleh nampak, oh ni tak perlu tanda, tak apa. Okay, ni kat sini kena tanda ni semua. Sebab kalau korang dah mahir kan, dah betul-betul mahir, nampak kat dalam ni. Ni saya tunjuk kat dalam ni. Okay, nampak ni price tengah sell. Ni price tengah sell tu tak? Nampak kita buat, dia buat high, low, low high, low low kan. Tapi dalam ni kita boleh cari buy. Sebab apa? Kat dalam ni kita ada market structure buy. Dalam ni kita ada market structure buy. Kita boleh cari buy kejap, dapat dalam 30, 50 pip, cabut lah. Okay, contoh macam ni kan. Kita ada low, kita ada high, kita ada low, kita ada high low, kita ada high. Lepas tu dia buat low yang lagi tinggi daripada low sebelum ni. Nampak gaya macam, oh ni macam boleh buy lagi kan. Lepas tu dia keluar yang Gafing, kita pun buy kat sini. Yang dia kata kita buy kat sini kan. Kita buy kat sini, kita ambil, nampak tu. Dia naik sampai ni mana, 50 pip sebelum dia turun kan. Nampak dia jadi 50 pip. Lepas tu kita cabut lah. Dapat 50 pip, sambung esok pula trade. Macam tu lah. Alright. Okay, tu adalah sedikit sebanyak berkenaan market structure buy dengan sell. Okay, dalam satu time frame saja, tak perlu nak korang tengok banyak-banyak time frame. Okay, kalau korang masih lagi tak nampak, macam contohnya dalam satu time frame ni saya nampak dua kan. Tapi contohnya untuk awal-awal ni, contoh korang marking sell, tapi nak buy tu marking saya nak buat macam Cikgu tapi tak nampak pula. Aku buat buy, ada dalam satu time frame ada buy pula. Lepas tu sebelah ada sell pula, tak nampak. Tak apa, tidak ada masalah. Okay, tanda je mana yang korang nampak. Okay, kalau korang nampak sell, marking yang sell. Letaklah macam ni, janganlah tengok dengan mata kasar macam tu. Lepas tu tak tanda dah lah, newbie kan. Lepas tu tanda pun malas. Sampai bila nak berjaya? Betul tak? Tanda. Okay, tanda ni lukis kat chart, lagi banyak korang conteng lagi nampak. Okay, insyaAllah. Okay, so ni adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan market structure. So jom kita tengok pula SNR ni macam mana. Okay, okay, alright. So SNR ni kita akan fokus kepada tiga benda, SSR, SBR dengan RBS. SSR ni apa? Jom kita tengok SSR. Kita scroll ke bawah sikit, tengok SSR ni adalah significant support dan resistance. Significant support dan resistance ni, benda ni penting lah. Sebab apa? Sebab dia dalam satu zone. Okay, price banyak, okay, boleh tengok nota sini, price banyak membuat lantunan dalam sesuatu zone yang sama. Okay, kita ada support, kita ada buy, kita ada support, kita ada buy, kita ada support, kita ada support. Okay, arrow hijau ni adalah resistance, arrow biru ni adalah support. Okay, kita ada support, kita ada resistance, kita ada support, kita ada resistance, kita ada support, kita ada support. Dia dalam satu zone yang sama. Dia membuat banyak lantunan. Dia break je zone tu, and then mesti dia patah balik kat dalam zone tu. Sebab apa? Sebab zone ni dia paling minat. Dia ibarat macam kedai lah. Okay, resistance dengan support ni jangan betul-betul fokus kat bucu ni Okay, resistance, support dan resistance ni jangan betul-betul fokus dekat bucu. Dia adalah zone. Okay, dia adalah zone. Okay, kalau bucu tajam kat atas ni adalah resistance, bucu tajam kat bawah ni adalah support. Support dengan resistance ni saya tak nak explain secara detail sangat sebab nanti video ni makan masa yang lama. Support dengan resistance ni dia macam ni lah. Support ni duduk kat bawah. Okay, resistance ni duduk kat atas. Macam kita tengok high low, high ni jugalah. Okay, low ni adalah support, yang
yang ada perkataan high ni kan, ni semua resistant. Okey, semua resistant sama kat ni macam ni. Ni support, ni resistant. Kalau resistant ni high kan, cuma high dia kita tengoklah market structure tengah buat apa kan. Macam ni support, resistant, support, resistant, support. Support ni adalah zone yang dipanggil significant, support dan resistant. Okey. Jangan risau, kejap lagi saya akan tunjuk dekat korang macam mana pula dekat dalam chart ya. Okey. So ni adalah SSR. So SSR ni simple saja, dalam satu zone korang tarik. Nanti kalau kita jumpa, kita tarik resistant, support banyak kan. Kita tengok banyak sangat bertindih, itu adalah significant, support dengan resistant. Okey, kita tengok bawah ada pula support become resistant. Okey, support become resistant ni adalah setup yang paling antara setup yang paling saya suka pakai lah. Okey, SBR dengan RBS ni adalah setup yang antara setup yang saya suka pakai. Sebab apa? Sebab ni dia kalau jadi setup ni dia pergi jauh. Okey, dia pergi jauh, dia akan follow trend jauh. Okey. Support dan become lah. Support become resistant macam mana? Dia asalnya support. Nampak kan? Kita ada support di sini. Price naik lepas membuat support, and then the breakout area support tu price naik balik tergadik. Dia pergi balik ke dalam area support ni, and then dia membuat resistant pula. Okey, dia membuat resistant pula, and then dia turun. So kalau dia membuat resistant dalam area support, kat situ dia akan jadi SBR. Asalnya support, lepas tu dia jadi resistant. Tu kan, nama pun nampak, support become resistant. Asalnya support jadi resistant. Nampak, support become resistant kan. Support, lepas tu dia lepas dia break support ni, dia naik, dia buat resistant, dia panggil zone SBR. SBR adalah tempat untuk melakukan sell. Jangan cari buy kat sini. Okay, jangan cari penyakit untuk buy sini. Mungkin ada kaedah lain untuk kita buy dekat SBR, tapi benda tu saya tak akan explain dekat dalam video ni lah. Okay, so ni support become resistant. Ni adalah contoh dia. Dan resistant become support, RBS. Ini adalah RBS. RBS adalah tempat untuk melakukan buy. Ni korang terbalikkan je lah. Resistant, asalnya resistant, lepas tu dia breakout resistant, dia buat support dekat dia dalam zone resistant, dipanggil RBS. Okay, ni dia panggil RBS. Okay, so ni resistant become support, resistant jadi support. Okay, RBS. Bila dia buat RBS kat sini, dia melantun kat area resistant kat sini, kita boleh terus mark dia sebagai RBS, and then kita masuk buy kat sini. Okay, so kenal pasti market structure kita dah, kenal pasti zone support dengan resistant pun kita dah. So support dengan resistant macam saya cakap lah, bucu tajam bawah ataupun low itu panggil support, bucu tajam atas ataupun high itu dipanggil resistant. Okay, alright, jom kita tengok contoh dekat chart pula, SSR, RBS dengan SBR. Okay, kita tengok kat chart macam mana. Alright, so ni contoh dekat time frame H4 juga. Ingat, kita akan fokus satu time frame H4. Tak ada bila saya ajar SNR ni time frame H1. Bila saya ajar market structure ni time frame daily, tak ada. Dia tak ada bertukar-tukar macam tu. Kita fokus satu time frame H4 saja. Satu time frame, iaitu H4. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini kita ada support. Kat sini kita ada resistant kan. Okay, kat sini kita ada resistant. Kita marking resistant. Mana arrow? Kita marking resistant, arrow down. Ni adalah resistant. Okay, lepas tu price turun. Nampak price turun, dia naik, dia breakout area resistant. Nampak, kita tanda area kotak ni. Kat sini kita kotak, kita tanda macam ni. Kita tanda macam tu. Okay, nampak ni shadow sekali. Shadow atas ni pun kan, tanda jugalah. Okay, kita tanda macam tu. Kita tanda macam tu. Okay, so sekarang ni kalau dia nampak ni, dia naik, dia turun, dia naik, dia pecah kan, dia keluar daripada kotak ni, and then dia turun balik. Tapi dia turun tu, dia tak lepas zone resistant yang dia breakout sebelum ni. Nampak, dia tendang balik. Nampak, dia tinggal shadow ni, dia panggil tendang, dia panggil rejection. So bila dia tendang balik, dia nampak gaya-gaya nak tanda ke atas. Nampak kat sini dia dah buat support baru. Dia buat support baru. Bila nampak dia buat support baru kat situ, ini dipanggil apa? Ini dipanggil resistant become support. So kat sini adalah RBS punya zone. Bila nampak RBS, dia dah buat zone RBS baru kat sini, kita pun masuklah buy kat sini. Okay, market pun tengah trend buy kan. Dia buat low, dia buat high, dia buat high low kan. Market tengah buat structure buy, and then kat sini dia buat pula RBS. Kita masuklah buy kat sini. Nampak dia buat sini buy kan. Kita ambil dulu 30 ke 50 pip. Tapi dia pergi jauh lagi lah sebenarnya, dalam 200 pip kan. At least korang faham lah kan, boleh nampak situ kan. Ni adalah contoh RBS. Okay, kita tengok contoh SBR pula macam mana. Alright, so kita tengok kat sini. Ni contoh RBS pula. Market trend tengah sell. Okay, nampak kan, trend tengah sell kat sini. Daripada low, high, lower low, lower high,
dan dia buat low. So nampak kat sini dia buat support kat sini kan. Okay, dia membuat support dekat sini. So kita under daripada shadow sampai ke body kat sini. Ni adalah area support dia, betul tak? Okay, so bila kita ada area support sini, nampak price naik, dia membuat sini, dia membuat penendangan ataupun dia buat reversal candle bullish, doji, lepas tu bearish kat sini. Time ni kita akan cari sell, kita akan masuk sell. SBR ni follow pula arah market tengah sell, kita pun hold lah position tu. Nampak dia turun, lepas tu dia turun, dapat dalam 50 pip, dah dapat 50 pip, dia turun jauh lagi lah 100 pip, macam tu lah. Okay, ni adalah SBR. Okay, support become resistant. So SBR kita dah, saya dah explain SBR. Okay, dan apa ni, RBS pun saya dah explain. Jom kita tengok contoh pula significant support dan resistant. Okay, alright, kat sini kita ada contoh SSR. Okay, boleh nampak kat sini kita ada resistant. Kalau korang nak susah kenal pasti resistant, boleh pergi dekat atas ni kan. Nampak kita ada 3 bar chart, kita ada candlestick chart. Okay, dan kita ada line chart. Line chart ni alt 3 lah. Alt, tekan alt, lepas tu tekan 3. Okay, boleh tekan macam tu. Alright, ni tak nampak sangat pula line hijau. Tapi kalau korang dah nampak, boleh buat sini lah. Nampak ni, kita ada resistant di sini, kita ada resistant, kita ada resistant. Kita ada support, lepas tu kita ada resistant, kita ada resistant. Okay, kalau korang ambil sudut pandangan daripada depan ni saja, contoh daripada depan ni saja, kat sini kita boleh anggap sebagai support become resistant. Tapi kalau korang pergi tengok sebelah, bukan setakat dia buat support become resistant ni, kat sini kita ada zone SSR, kita ada resistant, kita ada support, kita ada resistant lagi. Lepas tu dia buat lagi resistance ni. Nampak tu, price biasanya dia akan cari dekat zone SSR lah. Okay, zone yang banyak dia bertindih kat situ, biasanya dia akan cari zone tu. Semua mata ni kena tajam. SSR ni kena banyak marking lah. Kena banyak marking untuk korang nampak. Sebab belakang ni pun ada lagi, kat belakang ni nampak tu, kat sini. Alright, saya tunjuk contoh kat sini lah. Okay, kat sini kita ada resistance macam ni lah, zone SSR. Okay, dia banyak bertindih, dia banyak melompat. Dia masuk dalam zone tu, ada reaction. Dia masuk dalam zone tu, ada reaction. Sama ada dia turun ataupun dia naik kan daripada zone tu. Okay, tu dipanggil zone SSR. Alright, itu saja untuk dalam video part 1 ni. Okay, dalam part 1 ni saya explain secara teori. Saya tunjuk dekat chart macam mana. Contoh pun tak banyak, tapi korang boleh cari sendirilah. Okay, saya tak nak buat video ni panjang sangat sampai sejam semua tu kan. Saya nak cuba buat ringkas tapi padat. Nanti korang boleh buat backtest sendiri dekat chart masing-masing. Boleh guna nota yang saya kasih kat dalam video ni. Dan dalam next part, dalam part nombor 2, saya akan tunjuk contoh live trade menggunakan account real saya ni. Okay, yang saya tunjuk tadi. Dan saya akan live trade menggunakan kaedah ni lah. Kita akan fokus satu time frame. Kita akan cari satu pair. Ikut pair mana-mana pun boleh, sebab pair, semua pair termasuk gold pun ada konsep market structure dan SBR, RBS, semua benda ni semua ada. Okay, cuma korang kena banyak praktis lah. Kalau boleh untuk awal-awal ni, korang praktis dekat pair yang bergerak tak laju. Okay, bergerak tak laju ni macam Euro USD, AUD USD. Senang cerita major pairs lah, major pairs kan. Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD dan sebagainya macam tu. Okay, so kalau jangan terus start dengan GJ, GBP NZD ke gold ke, benda tu cari penyakit lah. Sebab benda tu laju boleh jadi, cuma nanti bila risk area dia ataupun stop loss tu jadi besar. Okay, so setakat ni saja untuk video kali ni. Kita jumpa dalam next video. Kita jumpa dalam part 2. Dalam part 2 saya akan tunjuk contoh live trade. Saya akan tengok, saya akan buat analisa daripada sudut market structure, and then saya akan buat analisa daripada sudut SNR pula. Dan kita tengok daripada situ kita dapat tak peluang entry, dan macam mana saya buat calculate saya punya risk dan reward saya macam mana. Dan benda tu saya akan explain sedikit sebanyak dalam part 2 lah. Alright, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan alright, see you in the next video.